Sekarang kita pergi ke pengenalan harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta peninggalan si mati daripada harta atau segala hak yang dimilikinya semasa hidup dan diagihkan kepada waris selepas kematiannya. Pembahagian pusaka dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran mengenai golongan waris yang berhak mengikut urutan dan bahagian yang layak ke atasnya. Kaedah pembahagian ini dipercayai memberi maslahah dan keadilan ke atas waris beserta hak dan tanggungjawabnya. Menerusi ayat mawaris ini juga memberi jaminan harta si mati diagihkan dan diuruskan secara betul dan mencapai maqasid syariah, iaitu khidmat walaupun selepas kematian. Pengagihan harta pusaka yang betul memberikan kebaikan bukan sahaja kepada waris namun memberi impak yang positif dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial, memandangkan ianya merupakan salah satu sumber perolehan ekonomi kepada umat. Selepas Perang Dunia Kedua, Undang-Undang Pentadbiran Harta Pusaka tanpa mengira agama dan suku kaum dikendalikan oleh Mahkamah Sivil yang berasaskan dari Undang-Undang Inggeris, seperti mana undang-undang lain yang terpakai di negara ini. Sehingga ke hari ini, pentadbir pusaka merupakan badan atau institusi daripada kerajaan, persekutuan yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi, Mahkamah Syariah, bahagian pembahagian pusaka dari Jabatan Ketua Pengawasan Tanah dan Galian atau dikenali sebagai JKPTG dan Amanah Raya Berhad. Seterusnya kita pergi ke senario semasa tentang isu-isu pusaka yang dihadapi oleh negara dan masyarakat berdasarkan kelihatan akhbar yang diperolehi. Yang pertama, lalai menulis wasiat semasa hidup punca pembahagian harta tertangguh. Petikan akhbar Berita Harian edisi utara bertarikh 20 September tahun 2000 memaparkan berita berkenaan kes pembahagian harta pusaka yang terlalu banyak belum mendapat diselesaikan. Unit Pembahagian Pusaka Wilayah Utara telah menerima 61,035 permohonan kes tuntutan harta pusaka terutama yang membabitkan tanah sejak 26 tahun ditubuhkan. Terdapat sebanyak 17,240 kes diterima di Kedah Utara, manakala 15,438 kes lagi diperolehi daripada waris sekitar kawasan Kedah Tengah. Selain itu, Pulau Pinang pula mencatatkan 19,222 kes diikuti dengan 9,135 kes daripada Perlis. Begitu banyak kes yang difailkan sedangkan hakikatnya, Unit Pembahagian Pusaka Wilayah Utara menyelesaikan beberapa kes sahaja dalam tempoh setahun. Selain masalah tanah, Unit Pembahagian Pusaka Wilayah Utara turut menyelesaikan masalah harta pusaka yang berbentuk wang 4%. Yang kedua adalah pembahagian tanah pusaka GSA. Tanah GSA diwujudkan kerajaan sebagai salah satu usaha membasmi kemiskinan terutama bagi penduduk kampung tradisional dengan mewujudkan satu penempatan baru secara terancang dengan menyediakan sumber-sumber ekonomi melalui pembukaan ladang. Tanah-tanah di bawah Akta GSA 1960 adalah hak milik berangkai ataupun berantai. Tanah ladang dan rumah tidak boleh dipisahkan sama ada untuk penjualan, pembahagian harta, pusaka atau gadaian. Contohnya, penduduk Felda yang mahu menggadaikan tanah ladangnya mesti menggadaikan sekali tanah rumahnya. Tidak boleh dipisahkan atau diasingkan. Isu yang mungkin timbul dalam soal pelantikan pentadbir atau turun milik tanah GSA adalah jika dilantik pentadbir, tugas pentadbir hanya mentadbir dan menguruskan hasil ladang. Pentadbir bukanlah pemilik. Segala hasil ladang yang diperolehi hendaklah dibahagikan kepada waris mengikut faraid atau muafakat seperti yang dipersetujui dalam pembahagian harta pusaka. Jika pentadbir tidak amanah atau dalam kata lain adalah pecah amanah, waris yang lain boleh membatalkan pentadbir bila-bila masa sahaja dengan mengemukakan permohonan di unit pembahagian pusaka kecil untuk pelantikan pentadbir baru. Yang kedua, jika tanah diturun milik secara semasa pembahagian harta pusaka, waris yang lain tidak dapat menyangkal lagi di kemudian hari kerana namanya tidak ada dalam hak milik semasa kes perbicaraan harta pusaka. Beliau telah setuju menolak haknya kepada waris yang lain. Waris tersebut tidak boleh menuntut sebarang hasil ladang di kemudian hari. Inilah risikonya. Hanya dua nama yang sahaja yang boleh dimasukkan dalam hak milik tanah GSA. Jika tidak berfikir panjang semasa pembahagian pusaka tanah GSA, kelak akan menyesal di kemudian hari. Terdapat juga beberapa kes yang direkodkan di mana kes waris dipukau atau diugut semasa perbicaraan pusaka supaya menolak haknya. Manusia sanggup melanggar perintah Allah dan membuat jenayah semata-mata tamak haloba yang mengikatkan harta yang di dunia yang sementara. Isu yang ketiga adalah berkelahi dan permusuhan sehingga mendatangkan kemudaratan akibat perebutan harta pusaka.
Ramai antara kita yang menyangkakan bahawa apabila seseorang Muslim itu meninggal dunia, semua harta pusakanya akan dibahagikan terus kepada ahli warisnya mengikut hukum faraid. Malangnya, sangkaan ini meleset sama sekali. Jika harta pusaka akan dibahagi terus mengikut hukum faraid, pasti tidak akan timbul masalah-masalah yang sering disajikan di surat khabar ataupun media sosial yang bergaduh sesama saudara, adik-beradik kerana harta peninggalan si mati. Sebagai contoh, si abang menuntut harta peninggalan arwah ayahnya yang telah diwasiatkan secara lisan oleh ayahnya kepadanya. Tetapi si adik menyangkal dengan mengatakan yang dia tidak menjadi saksi kepada penyataan wasiat tersebut dan meminta untuk dibahagikan sama rata mengikut hukum faraid. Dalam situasi ini, secara tidak langsung boleh mencetuskan perbalahan yang boleh mengundang perpecahan dalam keluarga. Jika perbalahan ini berterusan, harta pusaka tersebut sukar diuruskan dan mungkin proses pentadbirannya tidak dapat dijalankan. Selagi kerjasama tidak diperoleh daripada kalangan semua waris si mati, harta pusaka tersebut tidak dapat dipindah milik. Assalamualaikum, nama saya Fatin Syafiqah dan hari ini saya akan membentangkan tentang proses dan peranan Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS tentang pengurusan harta yang diuruskan oleh agensi mereka. Terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang peranan Majlis Agama Islam Selangor dalam menguruskan harta. Sebagai sebuah badan yang diamanahkan untuk mentadbir harta orang Islam, Majlis Agama Islam Selangor telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus harta mereka sama ada semasa hidup atau selepas meninggal dunia. Justru itu tidak dapat disangkal lagi bahawa umat Islam mempunyai tanggungjawab dan amatlah digalakkan untuk membuat perancangan dan pengurusan harta kerana dalam rezeki seseorang ada hak orang lain dan setiap manusia perlu mengelakkan dirinya daripada memakan harta secara haram. Disebabkan itu, MAIS meletakkan 3 matlamat utama yang ingin dicapai, iaitu pertama sekali adalah pemilik harta akan dapat melakukan amal jariah untuk dirinya. Kedua, pemilik harta akan boleh memberikan hartanya kepada orang yang disayangi. Dan ketiga, pemilik harta ingin memastikan waris-waris memperoleh harta pusakanya dan tidak menagih simpati daripada orang lain. Majlis Agama Islam Selangor telah menyediakan pelbagai perkhidmatan dan pengurusan harta yang diwujudkan di bawah Baitul Mal MAIS, antaranya dalam bentuk wasiat, dokumen perisytirahan ibah, peramanahan dan pentadbir harta pusaka. Disebabkan terlalu banyak perkhidmatan yang disediakan, kami berhasrat untuk menerangkan perkhidmatan dari konteks wasiat sahaja. Islam amat menggalakkan umatnya mengurus harta dengan memberi manfaat kepada orang-orang atau badan-badan tertentu melalui instrumen wasiat ini dan tidak terkecuali juga cara untuk mengurus harta dari segi lain. Oleh yang sedemikian, Majlis Agama Islam Selangor melalui unit Baitul Mal adalah satu badan yang berperan dalam mengurus permohonan penyimpanan dan pelaksanaan sesuatu wasiat dalam kalangan orang beragama Islam. Peranan ini dapat dilihat melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh MAIS untuk memberikan kelancaran dalam melakukan proses wasiat. Seterusnya, saya akan menerangkan proses mudah yang dilakukan oleh MAIS dalam menguruskan harta iaitu dari segi wasiat. Penerangan ini telah diulas dan diambil oleh Saudari Indra Syahril bin Muhammad Syahid yang bertanggungjawab dalam menguruskan proses-proses yang disediakan. Antara proses mudah yang dapat diringkaskan adalah pertama sekali, hendaklah membuat permohonan wasiat dan ada beberapa dokumen penting yang perlu disediakan iaitu antaranya dokumen pengenalan diri pewasiat, dokumen pengenalan diri pewaris-waris terdekat, dokumen harta ahli dan tak ahli pewasiat dan sebagainya. Kedua, pemohon hendaklah menyediakan dokumen wasiat bertulis yang akan disemak oleh pewasiat sebelum dimuktamadkan menjadi dokumen wasiat bertulis. Ketiga, dokumen wasiat bertulis yang telah disediakan di awal tadi akan dibuat dalam bentuk 2 salinan dan akan disimpan oleh pewasiat dan juga MAIS sendiri. Keempat, membuat pindaan atau pembatalan wasiat dan akhir sekali, pengemas kinian status sama ada secara bertulis atau lisan dan perlulah direkod secara berkala pada setiap tempoh 3 hingga 6 bulan bagi memastikan pewasiat masih hidup atau telah meninggal dunia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Saifuddin bin Kabarudin dan saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran tadbir urus harta pusaka yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Selangor atau dikenali sebagai MAIS. MAIS merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mentadbir urus harta pusaka masyarakat di negeri Selangor dan terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam mentadbir urus harta pusaka berdasarkan skop perkhidmatan mereka, iaitu yang pertama ialah pemilik harta kurang prihatin terhadap kepentingan pengurusan harta. Masih terdapat ramai masyarakat yang tidak mengambil berat tentang pengurusan harta serta tidak mempedulikan
punca pendapatan yang mereka perolehi itu sama ada daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Kepentingan pengurusan harta ini perlu dididik bermula daripada ibu bapa mereka ataupun guru. Seterusnya ialah perkhidmatan harta pusaka yang tersedia kurang berkesan dan tidak cekap. Sistem perkhidmatan kaunter merupakan sistem lama yang kurang berkesan untuk beroperasi di zaman yang serba canggih seperti ini, dan hal ini menyebabkan ramai masyarakat yang tidak berminat dengan sistem perkhidmatan harta pusaka yang tersedia di tempat mereka. Sistem perkhidmatan kaunter juga hanya beroperasi pada waktu yang terhad, dan selalunya sistem ini menghadapi masalah pengguna perlu beratur untuk tempoh masa yang panjang untuk menunggu dihidmat oleh pekerja kaunter. Cabaran ketiga yang dihadapi oleh MAIS ialah kelewatan pelaksanaan wasiat pada si mati. Hal ini selalunya berpunca daripada sikap masyarakat yang suka menangguh kerja yang penting serta ketiadaan kemudahan untuk membuat wasiat. Kebanyakan masyarakat yang perlu menulis wasiat merupakan warga emas yang tidak lagi mempunyai keupayaan untuk menulis perkara penting seperti wasiat. Tambahan lagi, pertikaian antara waris harta pusaka juga merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak MAIS. Selalunya, perkara ini berlaku disebabkan perselisihan faham dan pertikaian di antara pihak waris. Pihak waris sepatutnya memantikkan sikap bertolak ansur dan kerjasama membantu dalam menguruskan harta pusaka supaya proses harta pusaka dapat dijalankan dengan lebih lancar. Kemudian, kegagalan untuk mengemukakan bukti dokumen oleh waris juga merupakan satu cabaran yang besar. Untuk mengendalikan kes harta pusaka, dokumen-dokumen penting yang lengkap merupakan satu keperluan untuk diserahkan kepada pihak pentadbiran harta pusaka. Namun, isu timbul jika pihak waris tidak dapat untuk mengemukakan bukti dokumen yang lengkap dan akan menyebabkan proses pengurusan harta pusaka terjejas. Kesan daripada hal ini akan menyebabkan kedua-dua pihak serta memberikan kesukaran kepada pihak waris untuk menuntut harta pusaka mereka. Cabaran yang keenam merupakan ketidakjujuran pemohon dalam menyenaraikan senarai waris harta pusaka. Masalah daripada isu ini bermula apabila terdapat beberapa pihak yang tidak jujur dengan memalsukan senarai waris, dan ini akan memberikan kesukaran dan masalah kepada pihak pentadbir urus harta pusaka dalam membuat keputusan yang tepat dan adil. Cabaran yang terakhir merupakan waris yang enggan membayar yuran perkhidmatan kepada MAIS. Waris kerap memberikan alasan seperti tidak mampu membayar yuran perkhidmatan disebabkan faktor kewangan, walhal yuran perkhidmatan yang ditawarkan daripada pihak MAIS ialah munasabah dan rendah nilainya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Amirah binti Abdul Halim, dan seterusnya kita akan membincangkan tentang cadangan penambahbaikan kepada cabaran tadbir urus harta pusaka oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Di sini terdapat 7 cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah dengan menganjurkan kempen atau majlis dakwah yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Melalui kempen seperti ini, beberapa objektif seperti kesedaran ilmu faraid, kepentingan Baitumal dan kaedah pembahagian harta orang Islam dapat diberikan penekanan terutamanya terhadap orang awam. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah dengan memperkenalkan sistem aplikasi digital yang membolehkan pengguna menguruskan harta pusaka mereka tanpa had. Sistem aplikasi digital ini membolehkan pengguna menguruskan harta pusaka mereka tanpa perlu beratur panjang secara fizikal dan menghadapi kesukaran waktu operasi yang terhad. Yang ketiga adalah dengan mewujudkan servis penulisan wasiat secara atas talian. Melalui platform ini, masyarakat Islam mampu untuk menulis wasiat dengan lebih mudah dan pantas hanya secara di hujung jari. Selain itu, cadangan penambahbaikan yang keempat adalah dengan memberikan nasihat dan khidmat profesional kepada pelanggan sebagai sebuah institusi yang terkemuka. Pertikaian antara waris dapat dielakkan sekiranya pihak Majlis Agama Islam Selangor MAIS berperanan memberikan khidmat nasihat profesional mereka berlandaskan undang-undang syariah. Yang kelima adalah dengan menyiasat dan memastikan kesahihan sesuatu dokumen atau sesuatu bukti daripada waris yang menuntut terlebih dahulu.
Dengan cara ini, hendaklah tidak mengesahkan permohonan pemilikan harta pusaka si mati kepada waris jika terdapat kekurangan dokumen sewaktu proses pengendalian harta pusaka. Yang keenam adalah dengan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana waris pemohon yang tidak jujur. Tindakan keras harus dikenakan terhadap mana-mana individu yang cuba menyeleweng harta pusaka si mati dengan tidak mematuhi hukum syarak yang ditetapkan. Dan cadangan penambahbaikan yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah dengan menahan dahulu pembahagian harta si mati sehinggalah bayaran penuh ke atas khidmat tersebut telah dibuat. Dengan cara ini, tidak meneruskan pembahagian harta si mati jika pelanggan enggan membuat pembayaran perkhidmatan seperti tidak melengkapkan jumlah wang deposit atau tidak meneruskan jumlah penangguhan bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Ismail dan saya akan terangkan tentang kes mahkamah berkaitan isu harta pusaka. Laporan kes Amanah Raya Berhad lawan Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Plaintiff dalam kes ini merupakan Amanah Raya Berhad yang merupakan pentadbir harta bagi Faiza binti Arsyad yang meninggal dunia pada 25 September 1999. Si mati meninggalkan harta kepada 6 waris dan kes ini dikendalikan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 15 Januari 2009. Dua isu yang terlibat dalam kes ini. Isu pertama merupakan bidang kuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor mendengar permohonan kes. Defendant mempersoalkan bidang kuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor akan kerana alamat yang digunakan oleh pendakwa raya adalah alamat di Kuala Lumpur. Negeri Selangor melalui peruntukan undang-undang yang dipraktikan jelas menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berbidang kuasa untuk mengubah atau membatalkan atau meminda sebarang keputusan. Isu yang kedua di mana melibatkan kelayakan defendant pertama diiktiraf sebagai waris. Hubungan defendant pertama adalah terhasil daripada hubungan perkahwinan yang sah. Maka secara zahirnya, defendant pertama layak ke atas pewarisan harta pusaka si mati. Bagaimanapun, defendant pertama telah didakwa membunuh mangsa dengan niat tetapi dalam keadaan tidak waras. Walau bagaimanapun, ada beberapa keadaan di mana menghalang seseorang dari menerima hak pewarisan dan mahkamah bersetuju bahawa pembunuhan ada perkaitan dan perlu diteliti. Mahkamah berpendapat bahawa faktor senjata tajam yang digunakan boleh dikaitkan dengan niat. Mahkamah meneliti hukum syarak dan undang-undang yang terpakai di negeri Selangor dan menyifatkan bahawa pandangan Imam Asy-Syafi'i untuk dirujuk. Keputusan mahkamah adalah permohonan plaintiff bagi defendant pertama hilang kelayakan pewarisan harta pusaka diterima mengikut pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan Majlis Agama Islam Negeri Selangor atas alasan bertujuan mempercepatkan pewarisan harta pusaka. Seterusnya saya akan terangkan implikasi pasca COVID-19 ke atas kesedaran masyarakat bahawa pentingnya merancang dan mengurus harta sebelum meninggal dunia. Pasca COVID-19 merupakan ujian bagi semua sehingga ramai terkesan terutama kematian melibatkan ketua keluarga. Pengurusan harta pusaka peninggalan si mati merupakan tanggungjawab waris si mati dalam membahagikan secara adil dan mengikut syarak. Tetapi, perancangan yang baik adalah perancangan harta yang di mana merancang dahulu tanpa mengira faktor umur atau keadaan yang darurat. Tiga implikasi yang terdapat dalam kes ini pertama adalah amat penting bagi seseorang insan mempelajari ilmu faraid kerana ianya merupakan fardu kifayah. Tetapi dalam beberapa keadaan ianya boleh berubah kepada fardu ain kerana tiada orang yang mempelajarinya. Kedua, pasca COVID-19 ini memberi pendedahan terdapat instrumen alternatif pengurusan dengan bantuan entiti seperti pentadbir pusaka. Tugasnya untuk memegang amanah seseorang bagi membantu pengurusan harta mengikut ketetapan si mati atau kaedah yang bersesuaian. Dan yang ketiga adalah menyeru pihak agensi pentadbiran harta pusaka di Malaysia untuk menonjolkan agensi kepada khalayak ramai dengan lebih efisien. Pihak terlibat seperti Seksyen Pembahagian Pusaka, Amanah Raya Berhad dan Mahkamah Tinggi Sivil yang dibahagikan mengikut klasifikasi harta. Sebagai kesimpulan, kita dapati betapa pentingnya ilmu terhadap pengurusan harta pusaka bagi setiap lapisan masyarakat maupun pihak atasan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan hal pengurusan harta pusaka. Ada sebabnya mengapa agama Islam sangat menitik beratkan ilmu pengurusan harta pusaka dan hal ini tidak boleh dipandang dengan sebelah mata sahaja.
Setiap individu juga perlu memahami cara pembahagian harta pusaka mengikut ajaran Al-Quran dan hadis. Walaupun pihak Majlis Agama Islam Selangor menghadapi beberapa cabaran semasa melaksanakan tugas mereka dalam mentadbir urus harta, namun itu bukan penghalang untuk mereka terus berbakti dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap lapisan masyarakat di negeri Selangor. Dan cadangan penambahbaikan yang diberikan juga akan memberikan kesan positif dan dapat mengurangkan kesusahan yang dihadapi oleh pihak MAIS. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.